Bersama saya Azlin Arif dalam rentasan berita edisi 974. Antara paparan utama. Ghanimah apa yang PH dapat daripada tabung haji? Bangunnya fitnah yang tidur. Salahkah melantik Mahidin sebagai pengurusi MPN? Hujan panas di SPRM. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Laporan Kewangan Tabung Haji 2019 telah diaudit dan dimaklumkan kepada awam dengan mendapat sijil perakuan daripada Ketua Audit Negara yang ditandatangani pada 23 Disember 2020. Secara tidak langsung, laporan Ketua Audit tersebut telah mengesahkan bahawa Kerajaan Pakatan Harapan berjaya memulihkan kewangan institusi Islam itu. Sijil Ketua Audit Negara tersebut diperakui mengikut MFRS Malaysian Finance Reporting Standard dan IFRS International Finance Reporting Standard dan Patuh Akta Tabung Haji 1995 kurungan Akta 35. Bekas Menteri Agama Datuk Seri Dr. Mujahid Yusof Rawal berkata, laporan tabung haji untuk kewangan 2019 adalah hasil sebenar setelah setahun pemulihan yang dilakukan daripada sudut laporan kewangan yang bersih dan mengikut piawaian. Isu pertikaian sukuk dengan jaminan aset sakit dipindahkan kepada Urus Harta Jemaah Sdn Bhd UJSB tidak lagi timbul dan di dalam laporan audit kewangan TH 2019 tiada teguran keras EOM malah diperakui mengikut piawaian yang ditetapkan, katanya dalam satu kenyataan. Beliau menjelaskan laporan 2019 berbeza dengan tahun 2018 di mana ketika itu tabung haji baru sahaja melalui fasa awal intervensi pemulihan. Mengulas mengenainya, Timbalan Ketua Pemuda Amanah Nasional Muhammad Taqiyuddin Cikman berkata, pendapat Ketua Audit Negara ini menunjukkan bahawa setiap keputusan dan langkah yang diambil oleh pasukan tabung haji sebelum ini selaras dengan apa yang dibawa dalam pentadbiran Pakatan Harapan iaitu ketelusan dan berintegriti. Pemuda Amanah berpandangan bahawa laporan ini secara jelas membuktikan tabung haji telah melaksanakan tugas mereka dengan jujur dan amanah sekaligus mengesahkan bahawa tidak ada apa-apa penyelewengan atau salah urus dalam pentadbiran tabung haji semasa Pakatan Harapan memerintah. Justru kami mendesak kepada semua pihak yang telah membuat tomahan dan menyebarkan maklumat salah berkenaan tabung haji sebelum ini untuk tampil membuat permohonan maaf kerana telah mengelirukan orang awam dan 9 juta pendeposit tabung haji, tegasnya. Pada 20 Februari 2020, akhbar lidah rasmi PAS Harakah telah menerbitkan rencana bertajuk Helah Rompak Aset TH Pindah Milik Hotel TH dibimbangi usaha melemahkan ekonomi umat Islam. Harakah memetik kenyataan Timbalan Presiden PAS Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man yang berkata, PAS turut bimbang dengan nasib semua aset hartanah tabung haji bernilai 1.4 bilion ringgit. Nilai buku yang telah dipindahkan kepada UJSB antaranya tanah TXL KL 196 juta ringgit, Platinum Park 486 juta ringgit dan tanah Presin 4 Putrajaya 92 juta ringgit. Apakah sebenarnya makna pemulihan aset-aset tabung haji milik umat Islam boleh dipindah milik kepada pihak lain dengan sewenang-wenangnya? Persoalan Tuan Ibrahim sebenarnya telah dijawab oleh Perdana Menteri Tebu Atap yang diiktiraf oleh PAS Tan Sri Mahyidin Mat Yassin pada 14 Julai 2020 di Parlimen. Kedudukan terkini aset tabung haji pada 30 Jun 2020 seperti diumumkan dalam laporan prestasi tabung haji setengah tahun pertama 2020 adalah berjumlah 78 bilion ringgit dengan lebihan aset berbanding liability sebanyak 1.9 bilion ringgit. Selaras dengan pelaksanaan pelan pemulihan dan penstrukturan tabung haji, aset-aset yang kurang berdaya saing sudah dipindahkan kepada sebuah syarikat tujuan khas SPV iaitu Urus Harta Jemaah Sdn Bhd UJSB yang dimiliki penuh oleh kerajaan di bawah Menteri Kewangan diperbadankan MKD. Oleh itu, tabung haji tidak dikawal oleh orang bukan Islam, katanya. Namun, bagi pihak yang hati sudah gelap, walaupun tabung haji menerima sijil perakuan daripada Ketua Audit Negara, mereka akan terus cuba menegakkan benang yang basah. Untuk makluman, sijil berkenaan dikeluarkan dalam era pentadbiran Kerajaan Tebu Atap, bukan Kerajaan Pakatan Harapan.
Baiklah, jika kalian benar-benar mahu memperjuangkan ketelusan, sila hadam dakwaan Ahli Parlimen Shah Alam, Khalid Abdul Samad berhubung dasar kayakan jiran kamu oleh Kementerian Wilayah Persekutuan. Saya kagum dengan dasar Kementerian Wilayah Persekutuan yang dulu bila saya jadi Menteri Wilayah, Datuk Speaker, saya tak tahu ada. Iaitu dasar prosper thy neighbor. Kayakan jiran kamu. Ya. Ni seperti mana yang kita dah dengar lah video di mana jiran mantan Menteri Wilayah telah mendapat tanah sebanyak 2.9 ekar di Jalan Pil. Sedangkan syarikatnya hanya paid up capital RM100 je. Tapi dia ada dasar prosper thy neighbor. Kayakan jiran kamu. Maka dia beri projek itu kepada jiran dia di Kelantan. Katanya pada persidangan Dewan Rakyat. Khalid digantikan Ahli Parlimen Ketereh Tan Sri Anwar Musa ketika pentadbiran tebuk atap. Kini tempat beliau digantikan pula oleh Datuk Seri Syahidan Kasim. Justru Khalid mendesak Syahidan menjawab dakwaan tersebut di Dewan Rakyat. Apa kaitannya di antara Kementerian Wilayah Persekutuan dan tabung haji? Kaitannya ialah dari aspek ghanimah yang diperolehi setelah menguasai sesebuah kementerian. Adakah Mujahid mendapat apa-apa manfaat, yakni hasil rompakan aset tabung haji? Bandingkan dengan hati yang suci murni, wahai Malaun dan Macai. Kenyataan Pesuruhjaya PAS Perak Razman Zakaria bahawa keputusan membenarkan pertambahan cabutan khas nombor ekor dari 8 kali sehingga menjadi 22 kali setahun bukan dibuat PAS kini menikam parti itu. Ia dilihat semakin mengarut apabila beliau dipetik Malaysia Post sebagai berkata, nombor ramalan ini hanya untuk orang bukan Islam, maka kita orang Islam ada halal dan haram. Jadi kita orang Islam jaga orang Islam. Sedangkan satu dunia tahu ketika Pakatan Harapan memerintah, pada tahun pertama kerajaan telah mengurangkan jumlah cabutan judi daripada 22 kali kepada 11 kali setahun. Pada tahun kedua, jumlah itu dikurangkan lagi kepada 8 kali sahaja setahun. Menteri Kewangan masa itu adalah Setiausaha Agung DAP, Lim Guan Eng dan seluruh kerajaan Pakatan Harapan dituduh liberal, anti-Islam, anti-Melayu, hendak mengubah perlembagaan dan sebagainya. Rasulullah SAW menegaskan bahawa sifat fitnah itu tidur seperti sabda baginda yang bermaksud fitnah itu tidur, Allah melaknat sesiapa yang mengejutkannya. Riwayat Ar-Rafi'i dalam Al-Amali. Hari ini fitnah yang tidur itu bangun dan seluruh ahli masyarakat di negara ini terkesan olehnya. Pada 20 September lalu, Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz mengesahkan bahawa kerajaan memberi kebenaran kepada semua syarikat nombor ramalan untuk melaksanakan 22 cabutan khas sepanjang 2021. Ketua Penerangan Dewan Ulama PAS Pusat Muhammad Nur Hamzah dalam satu kenyataan pada 22 September lalu mengecam keputusan kerajaan itu. Perkembangan ini amat mengecewakan kepada kami selaku pimpinan dan ahli kepada Parti Islam Se-Malaysia PAS sebagai salah satu parti komponen untuk Kerajaan Persekutuan pada hari ini, katanya. Beliau melihat peningkatan kekerapan cabutan khas ini seolah-olah menzahirkan bahawa Kerajaan Persekutuan melalui Kementerian Kewangan telah memberi lampu hijau dalam menggalakkan rakyat Malaysia melakukan kegiatan tidak bermoral itu. Muhammad Nur mengingatkan bahawa judi telah dihukum sebagai haram di sisi agama Islam dan akan menyumbang kepada keruntuhan akhlak dalam institusi kekeluargaan dan masyarakat. Beliau juga menegur agar Kementerian Kewangan tidak menggunakan alasan atau justifikasi untuk menambahkan pendapatan negara melalui peningkatan kekerapan cabutan khas nombor ramalan. Saya bagi pihak DUPP mendesak Kementerian Kewangan untuk mempertimbangkan semula untuk membenarkan peningkatan kekerapan cabutan khas nombor ramalan pada tahun ini sebagaimana yang telah diumumkan. Jangan dicemari usaha dan doa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar dijauhi dari ujian pandemik COVID-19 dengan membenarkan perkara mungkar ini, ujarnya. Kenyataan Muhammad Nur itu segera disambut oleh Ketua Pemuda PAS Khairil Nizam Khairuddin. Dalam kenyataannya pada 22 September lalu, beliau berkata, Dewan Pemuda PAS Malaysia sekali lagi menegaskan bantahan terhadap pelaksanaan cabutan khas judi yang ditingkatkan daripada 8 kali setahun pada tahun 2020 kepada 22 kali setahun bermula 2021. Bantahan sama pernah disuarakan Dewan Pemuda PAS sebelum ini pada 2 Januari 2021 dan inilah pendirian kita sejak dahulu hingga sekarang. Tidak ada sebarang kompromi dalam isu judi. Menurut beliau, Pemuda PAS mengucapkan terima kasih kepada Ahli Parlimen Pokok Sena, Datuk Mahfuz Omar yang membangkitkan isu tersebut di Dewan Rakyat. Makluman Ahli Dewan, Kementerian Keuangan telah meluluskan permohonan daripada semua
Agensi Nombor Ramalan NFO untuk cabutan khas sebanyak 22 kali bagi tahun 2021. Ini Menteri Kewangan sekarang ni bukan Menteri Kewangan daripada Bagan. Menteri Kewangan daripada Bagan dulu daripada 22 dia telah turun jadi 8. Jadi Menteri Kewangan sekarang ini dia naik daripada 8 di bawah Menteri Kewangan Bagan itu menjadi 22. Jadi saya ucap syabaslah kerana ramai para ulama dan ustaz-ustaz yang ada di dalam kerajaan, dalam kabinet macam bersetuju menerima hakikat bahawa negara perlu sebanyak 22 kali cabutan khas. Jadi tahniah kepada PAS yang saya fikir bahawa mereka tak bantahlah, sebab itu Menteri Kewangan boleh lulus. Teguran tersebut adalah tepat dan amat diperlukan. Apatah lagi ianya adalah soal nahi mungkar. Semua umat Islam bertanggungjawab bagi menyuarakan perkara tersebut tanpa mengira parti politik, ujarnya. Dalam sistem demokrasi berparlimen, sebarang keputusan kerajaan adalah menerusi tanggungjawab bersama. Tidak ada pihak yang berkecuali semasa mesyuarat kabinet. Tidak setuju dengan kerajaan, letak jawatan. Itulah sikap menteri yang budiman. Benarlah seperti sabda Rasulullah SAW yang maksudnya, hendaklah kamu bersegera melakukan amalan-amalan sebelum datangnya fitnah-fitnah ibarat kepingan-kepingan malam yang gelap gelita. Hal ini menjadikan seseorang lelaki beriman pada waktu pagi dan kufur pada waktu petang, atau beriman pada waktu petang dan kufur pada waktu pagi. Ini kerana dia menjual agamanya dengan sedikit mata benda dunia. Hadis riwayat Muslim, At-Tirmizi, Ahmad dan At-Tabarani. Namun, itulah yang dilakukan oleh pedagang-pedagang agama yang tidak berhenti-henti berceramah di serata surau dan masjid dengan fitnah yang diselit ayat-ayat suci Al-Quran. Dalam Kabinet Keluarga 69 Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob ini, ada 8 ahli parlimen PAS memegang jawatan menteri dan timbalan menteri. Timbalan Presiden Parti itu Datuk Seri Dr. Tuan Ibrahim Tuan Man memegang jawatan sebagai Menteri Alam Sekitar dan Air. Malah Menteri Hal Ehwal Agama Idris Ahmad dan timbalannya Ahmad Marzuq Syari, kedua-duanya dari PAS. Sementara itu, Ketua Dewan Muslimah Kelantan Datuk Siti Zailah Muhammad Yusof memegang jawatan timbalan Menteri Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Adakah mereka semua menjadi pasu bunga dalam Kabinet 69 ini? Akhirnya, kata-kata ulama peteguh muafakat, sekadar slogan yang tiada tak mengurang, ada tidak menambah. Mengapa bekas Perdana Menteri Tan Sri Mahyidin Mat Yassin tidak layak dilantik menjadi pengerusi Majlis Pemulihan Negara MPN? Ahli Parlimen Iskandar Puteri Lim Kit Siang berkata beliau mempunyai keraguan besar berkenaan Tan Sri Mahyidin Mat Yassin merajui Majlis Pemulihan Negara MPN. Menurut Kit Siang, Mahyidin adalah individu yang bertanggungjawab menyebabkan kekalahan negara kita dalam perang melawan wabak COVID-19. Semasa Malaysia menyambut Hari Kebangsaan ke-63 pada 31 Ogos 2020, kita berada di tempat ke-89 dari segi jumlah kes terkumpul berbanding negara lain di dunia, ujar Kit Siang dalam satu kenyataan. Katanya sekiranya ada sekurang-kurangnya satu individu yang perlu bertanggungjawab mengenai perkara ini dengan Malaysia menjadi antara negara yang mencatatkan prestasi terburuk di dunia dalam melawan COVID-19. Individu tersebut adalah Mahyidin. Kit Siang berkata dalam satu wawancara baru-baru ini, Mahyidin menjelaskan bahawa beliau telah diberikan kuasa yang sama seperti semasa menjadi Perdana Menteri untuk membuat keputusan mengenai Pelan Pemulihan Negara PPN kecuali yang melibatkan wang. Beliau juga merujuk kepada laporan bahawa di bawah pentadbiran Mahyidin terdapat kejadian kurang lapor kematian akibat COVID-19 dan terdapat kes terkumpul jenazah di hospital kerajaan yang menanti untuk dianalisis dan bedah siasat. Saya telah meminta Menteri Kesihatan yang baru, Khairy Jamaluddin, untuk membuat kenyataan Menteri di Parlimen mengenai kedudukan sebenar kadar kematian akibat COVID-19 dan kematian sebelum tiba ke hospital, tetapi seruan itu tidak diindahkan. Mengapa Khairy enggan memberikan penjelasan penuh mengenai kedudukan sebenar kematian akibat COVID-19 di negara kita ini? Soalnya. Jom Channel ingin mengingatkan kerajaan bahawa yang sedang memerhati bagaimana keadaan negara kita berhubung COVID-19 bukan hanya veteran ahli politik DAP itu, tetapi pihak yang dirujuk oleh pelabur dari luar negara. Jom kita imbas kembali data yang pernah dikeluarkan mereka. Indeks Pemulihan COVID-19 Nikkei telah melancarkan kajian dan ranking terhadap 121 negara dalam pengurusan jangkitan, pelancaran vaksin dan mobiliti sosial pada setiap akhir bulan.
Menurut ranking pemulihan Nikkei, kedudukan yang lebih tinggi menunjukkan bahawa negara hampir pulih dengan jumlah kes COVID-19 yang disahkan rendah, kadar vaksinasi yang lebih baik dan atau langkah jarak sosial yang kurang ketat. Pada 31 Ogos, 10 negara teratas ialah China, Hungary, Arab Saudi, Chile, Qatar, Denmark, Malta, El Salvador, UAE dan Portugal. Di mana Malaysia? Malangnya, negara yang kita cintai ini berada di kedudukan ke-115. Bloomberg pula melaporkan bahawa tahap ketahanan COVID-19 ranking Bloomberg bagi Malaysia telah jatuh ke tangga tercorot iaitu 53 daripada 53 negara dengan nilai ekonomi berjumlah 200 bilion US dollar, kira-kira 831 bilion ringgit dalam tahap ketahanan COVID-19 ranking Bloomberg untuk bulan Ogos. Pada Jun lalu, Malaysia berada di tangga ke-51. Semasa darurat diisytiharkan pada 11 Januari dengan alasan untuk melawan COVID-19, Malaysia berada di kedudukan ke-16. Ranking COVID-19 Bloomberg adalah untuk negara yang relatif kaya dengan keluaran domestik negara kasar yang tinggi, sementara ranking Nikkei lebih menyeluruh. Namun, hasilnya sama sahaja. Malaysia tetap tercorot. Ketika itu, siapa Perdana Menteri Malaysia? Kini kita diberitahu ada kes backlog iaitu bilangan kematian yang belum dilaporkan lagi. Justru lantikan Mahyidin adalah langkah yang salah. Kerajaan masih belum terlambat untuk melantik individu lain yang lebih berkelayakan. Apa salahnya jika benar-benar ikhlas mahu membawa negara keluar daripada cengkaman COVID-19? Jawatan itu diberi kepada pengerusi Selangor COVID-19 Task Force SCTF Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad. Selangor yang penduduknya sekitar 6 juta pernah mencatatkan kes positif sebanyak 9,000 ketika kilang terus dibuka, kini turun sehingga 1,985 pada 23 September. Jika dibandingkan dengan Johor, negeri Mahyidin yang penduduknya seramai kira-kira 3.5 juta, kini berhadapan dengan 1,913 kes positif COVID-19 pada hari yang sama. Statistik tersebut dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Apa kata mereka yang dahulu mengejek usaha pasukan SCTF? Jadi terus terang, siapa yang lebih layak? Disangka panas hingga ke petang, rupanya hujan di tengah hari. Itulah yang dilihat sedang menimpa sebuah institusi amanah iaitu Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, SPRM. Institusi itu bukan hanya ditimpa hujan di tengah hari, malah ia ditimpa hujan yang panas, pembawa pelbagai penyakit. Dalam kes ini, penyakit itu merupakan kecurian barang kes melibatkan seorang ketua jabatan bernilai 6 juta US dollar, kira-kira 24 juta ringgit. Majlis Presiden Pakatan Harapan yang baru sahaja menandatangani Memorandum Persefahaman MOU dengan kerajaan pada 23 September lalu mengeluarkan kenyataan yang keras bahawa Ketua Pesuruhjaya SPRM itu direhatkan susulan siasatan terhadap 3 pegawai kanannya. Majlis Presiden Pakatan Harapan mengikuti dan meneliti isu penahanan reman 3 pegawai kanan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia pada 14 sehingga 19 September 2021 atas dakwaan salah guna kuasa dan penyelewengan di dalam urusan kes terhadap Datuk Hasanah Abdul Hamid, Ketua Pengarah Organisasi Perisikan Luar Malaysia MEIO. Kata kenyataan itu yang dikeluarkan bersama oleh Presiden Keadilan Datuk Seri Anwar Ibrahim, Presiden Amanah Muhammad Sabu, Setiausaha Agung DAP Lim Guan Eng dan Presiden APCO Madias Tangau. Menurut mereka, Pakatan Harapan menyambut baik kenyataan yang dibuat Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Hamzah Zainuddin di dalam Dewan Rakyat semalam bahawa satu kertas inkuiri Polis Diraja Malaysia PDRM telah dibuka terhadap isu ini. Walau bagaimanapun, memandangkan isu ini telah mewujudkan satu persepsi yang amat buruk terhadap SPRM serta mengakibatkan rakyat Malaysia mempertikai integriti institusi itu sendiri. Kami berpandangan bahawa satu kertas siasatan perlu dibuka. Siasatan tersebut perlu bersifat menyeluruh dan mereka yang telah melanggar undang-undang mesti dibawa ke muka pengadilan. Pada masa yang sama, Datuk Seri Azam Baki, Ketua Pesuruhjaya SPRM patut direhatkan sementara waktu daripada tugas-tugas beliau sehingga siasatan penuh dapat dilakukan, tegas mereka. Dalam kenyataan itu, Pakatan Harapan turut berpandangan bahawa kerajaan wajar mempertimbangkan agar menasihatkan Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah untuk membentuk sebuah Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI bagi menyiasat isu-isu berhubung SPRM serta mencadangkan langkah-langkah mereformasi institusi penting ini. Dalam satu perkembangan yang berkaitan, Polis Diraja Malaysia PDRM mendedahkan bahawa salah seorang daripada pegawai kanan SPRM yang terlibat dalam siasatan curi barang kes telah ditahan kerana memiliki dadah serta senjata api dan peluru pada Isnin lalu.
Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, Datuk Seri Abdul Jalil Hassan berkata, 2 kertas siasatan telah dibuka iaitu Seksyen 8(A) dan Seksyen 36 Akta Senjata 1960. Kata beliau, bagi kesalahan dadah pula, siasatan akan dilakukan mengikut Seksyen 12(3) Akta Dadah Berbahaya 1952. Suspek ditahan reman 4 hari bermula Selasa lalu sehingga esok bagi siasatan lanjut, katanya dalam satu kenyataan di petik media. Bagaimanapun, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Undang-Undang Wan Junaidi Tuanku Jaafar menangkis dakwaan bahawa kehilangan barang kes berjumlah 6 juta US dollar itu sepatutnya dilakukan polis bukannya SPRM. Kata Wan Junaidi, SPRM sudah melengkapkan fail kes berhubung kehilangan barang kes itu sekaligus memudahkan agensi berkenaan melakukan siasatan lanjut. Katanya, sekiranya polis mengambil alih siasatan kes berkenaan, mereka terpaksa mengkaji semula semua maklumat yang diperolehi dari SPRM. Bagaimanapun, Ahli Parlimen Pakatan Harapan Puchong, Gobind Singh Dio, mempersoalkan kenyataan Wan Junaidi. Jadi, soalannya mengapa kes ini perlu berada di bawah SPRM? Rungutannya adalah siasatan yang dijalankan SPRM tertangguh berikutan campur tangan pegawai atasan, bidas beliau. Ahli Parlimen Pakatan Harapan Lembah Pantai Fahmi Fazil turut mempersoalkan mengapa SPRM tidak membuat sebarang laporan polis terlebih dahulu apabila menyedari kehilangan barang kes berkenaan termasuk timbulnya pelanggaran prosedur operasi standard SOP. Apa yang kerajaan buat untuk mengembalikan semula keyakinan rakyat Malaysia bahawa insiden ini kes terpencil? Atau adakah lebih banyak insiden seperti ini berlaku yang kita semua tidak tahu soalnya? Soal tersebut tidak dijawab oleh Wan Junaidi. SPRM ditimpa hujan panas, janganlah Menteri Undang-Undang cuba untuk jadi penyelamat kerana ditakuti anda akan turut melecur di simbah air panas oleh rakyat yang hilang kesabaran. Terdahulu, Transparency International TIM turut menganjurkan supaya SPRM dipertanggungjawabkan secara langsung kepada Parlimen agar pengawasan yang lebih meluas dan bebas dapat dibuat terhadapnya. Rakyat berhak mendapat sebuah suruhanjaya yang bebas dan pendakwa raya yang cekap untuk mencegah rasuah dan sebuah parlimen profesional yang berintegriti, kata TIM dalam kenyataannya. Kononnya, SPRM berada pada kedudukan terbaik untuk menyiasat secara terperinci kerana semua maklumat itu ada pada agensi itu. Ya benar, maklumat itu ada untuk disiasat atau untuk dibenamkan. Bolehkah sendiri disyaki, buat salah, sendiri siasat? Jangan lupa, rakyat sentiasa menghormati. Teruskan bersama kami di Jom Channel dan layari portal jomchannel.net untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Azli Arif, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera.